Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar bab 1 tingkatan 5, kemunculan dan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara, di bawah tajuk kecilnya Birokrasi Barat di Indonesia dan Nasionalisme di Indonesia. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah tajuk Birokrasi Barat di Indonesia ada dua perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, sebelum kedatangan Belanda, dan yang kedua, selepas kedatangan Belanda. Okey, sebelum kedatangan Belanda dahulu, Indonesia terdiri daripada beberapa buah kerajaan yang berasingan. Ingat, Indonesia ni adalah kerajaan, dan di dalam negara Indonesia ni ada banyak kerajaan. Kerajaan ni diwujudkan secara berasingan, seperti Kerajaan Mataram dan Kerajaan Bantam di Jawa. Kerajaan tersebut diketuai oleh raja dan dibantu oleh pembesar. Pentadbiran tempatan diketuai oleh pembesar daerah dan bupati di Jawa. Kalau di kawasan-kawasan lain, di peringkat daerah dikenali sebagai pembesar daerah. Tapi di Jawa tak dipanggil sebagai pembesar daerah, dipanggil apa? Bupati. Maksudnya sama juga, iaitu pembesar daerah di peringkat pentadbiran tempatan. Okey, seterusnya kita lihat selepas kedatangan Belanda. Belanda telah mewujudkan dua pentadbiran, iaitu pentadbiran pusat dengan pentadbiran tempatan. Okey, kita lihat dahulu pentadbiran pusat. Pentadbiran pusat diketuai oleh Gubernur Jeneral. Pentadbiran tempatan pula diketuai oleh pembesar tempatan tetapi diawasi oleh pegawai Belanda. Jabatan diwujudkan ada 3 jabatan, iaitu pelajaran, pertanian dengan kesihatan. Kemudiannya Voksrat diwujudkan sebagai langkah ke arah mencapai kemerdekaan, dan Voksrat juga diwujudkan hasil desakan daripada syarikat Islam. Last sekali, Dewan Tempatan diwujudkan untuk menasihati pentadbiran Belanda tetapi tiada kuasa perundangan. Okey, dia punya formula untuk birokrasi barat di Indonesia ialah 2 tapir jantan buka aurat depan tingkap. 2 tapir jantan buka aurat di mana? Di depan tingkap. 2 tapir, tengok penerangan. Tapir merujuk pada pentadbiran. Pentadbiran berasal daripada perkataan takbir. Takbir menjadi tapir. Jadi 2 tapir itu merujuk pada 2 pentadbiran, iaitu pentadbiran pusat dengan pentadbiran tempatan. Ingat nah, 2 tapir itu merujuk kepada 2 apa? 2 pentadbiran, iaitu pentadbiran pusat dan pentadbiran tempatan. Pentadbiran pusat diketuai oleh Gubernur Jeneral dan pentadbiran tempatan diketuai oleh pembesar tempatan tetapi diawasi oleh pegawai Belanda. Jantan merujuk pada jabatan, persamaan pada huruf JA di depan dan perkataan tan di belakang. Jantan, jabatan. Ada berapa jabatan diwujudkan? Ada 3 jabatan. Pelajaran, kesihatan dengan pertanian. Kemudiannya aurat. Aurat merujuk pada Voksrat, persamaan pada sebutan rat di belakangnya. Aurat, Voksrat. Jadi buka aurat tu merujuk pada Voksrat. Voksrat ni diwujudkan sebagai langkah untuk mencapai kemerdekaan dan juga hasil desakan daripada syarikat Islam. Last sekali, depan tingkap. Depan merujuk pada Dewan. Cikgu ubah huruf P di tengah-tengah, cikgu ubah huruf W. Dewan tu cikgu ubah huruf W dan diganti kepada huruf P. Jadi depan Dewan. Perbezaan pada huruf P dengan W di tengah-tengah. Dan tingkap tu merujuk pada tempatan, persamaan pada huruf T di depan. Tingkap, tempatan. Jadi depan tingkap merujuk pada Dewan Tempatan. Apa tugas Dewan Tempatan? Menasihati pentadbiran Belanda tetapi tiada kuasa perundangan. Jadi apa formula untuk birokrasi barat di Indonesia? 2 tapir jantan buka aurat depan tingkap. 2 tapir itu merujuk pada 2 pentadbiran, iaitu pentadbiran pusat dengan pentadbiran tempatan. Pentadbiran pusat diketuai oleh Gubernur Jeneral dan pentadbiran tempatan diketuai oleh pembesar tempatan tetapi diawasi oleh pegawai Belanda.
Jantan merujuk pada jabatan, 3 jabatan: pelajaran, pertanian, kesihatan. Bukan orang merujuk pada Voxrat. Voxrat ni langkah mencapai kemerdekaan dan desakan syarikat Islam. Depan tingkap merujuk pada Dewan Tempatan. Dewan Tempatan ni untuk menasihati pentadbiran Belanda tapi tiada kuasa perundangan. Jadi apa formula untuk birokrasi barat di Indonesia selepas kedatangan Belanda? 2 tapis jantan, buka aurat, depan tingkap. Okey, kemudiannya nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme di Indonesia ada 2 tahap. Tahap pertama dengan tahap kedua. Baiklah kita lihat tahap pertama dahulu. Tahap pertama ada 2 gerakan, iaitu dipimpin oleh Raden Ajeng Kartini yang pertama, dan yang kedua dipimpin oleh pertubuhan, iaitu Pertubuhan Muhammadiyah. Okey, kita lihat yang pertama dahulu, Raden Ajeng Kartini. Bila disebut Raden Ajeng Kartini, dia ni lelaki ke perempuan? Ya, perempuan. Pandainya. Pasal apa perempuan? Sebab Kartini. Kartini tu merujuk pada perempuan. Jadi Raden Ajeng Kartini ni, tugas dia adalah dia bertanggungjawab untuk memajukan pendidikan untuk wanita. Kenapa wanita? Sebab Raden Ajeng Kartini ni adalah seorang wanita. Jadi apa tanggungjawab dia? Tanggungjawabnya adalah untuk memajukan pendidikan untuk wanita. Raden Ajeng Kartini ada buat 2 buku. Buku yang pertama bertajuk Habis Gelap Terbitlah Terang dan Penulisan Seorang Puteri Jawa. Bila ada buku mesti ada cerita. Dalam bukunya ni menceritakan tentang kezaliman penjajah dan kemunduran rakyat Indonesia. Last sekali bukunya ni menjadi pendorong kepada gerakan nasionalisme selepasnya. Jadi ingatlah, Raden Ajeng Kartini ni lelaki ke perempuan? Perempuan. Jadi apa tanggungjawab dia? Memajukan pendidikan untuk wanita. Dia ada buat 2 buku. Yang pertama Habis Gelap Terbitlah Terang, dan yang kedua Penulisan Seorang Puteri Jawa. Buku dia ni ada cerita tentang kezaliman penjajah dan kemunduran rakyat Indonesia dan menjadi pendorong kepada gerakan nasionalisme selepasnya. Okey, yang kedua adalah Muhammadiyah. Bila disebut Muhammadiyah, Muhammadiyah ni berasal daripada nama Muhammad. Muhammad merujuk pada Nabi Muhammad. Bila disebut Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ni penting ke terpenting? Ya, terpenting. Jadi Muhammadiyah ni adalah pertubuhan terpenting. Ada berapa matlamatnya? Ada 2 matlamatnya. Yang pertama, menyebarkan Islam yang sebenar. Betul ke tugas Nabi Muhammad menyebarkan Islam? Ya, betul. Menyebarkan Islam yang sebenarnya. Yang kedua, menghindari ancaman sekularisme barat dan agama Kristian. Jadi Muhammadiyah ni banyak membina sekolah, klinik dan juga masjid. Okey, seterusnya kita lihat tahap kedua. Tahap kedua, nasionalisme di Indonesia merupakan perjuangan oleh parti-parti politik yang radikal. Contoh parti politik adalah PKI, Parti Komunis Indonesia, dengan PNI, Parti Nasional Indonesia. Matlamat mereka adalah untuk menuntut kemerdekaan secara kekerasan. Soekarno adalah pemimpin PNI dan dia sangat popular di kalangan rakyat Indonesia. Last sekali Belanda bertindak menangkap Soekarno dan pemimpin radikal yang lain dan mengharamkan PNI. Okey, last sekali kita lihat pula kekerapan. Analisis kekerapan bab 1 untuk kertas 2 dalam SPM 2010 sehingga 2020 ulangan yang terkini. Yang warna oranye itu adalah SPM sebenar, warna kelabu bawah itu adalah SPM ulangan. Okey, kita lihat SPM sebenar dulu yang warna oranye. 2010 tak ada, 2011 naik esei, 2012 naik struktur, 2013 naik esei, 2014 naik struktur, 2015 tak ada, 2016 naik esei, 2017 tak ada, 2018 naik struktur, 2019 naik esei, 2020 tak ada, 2020 ulangan yang tak ada. 2020 sebenarnya nanti akan naik soalan struktur. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk semua tajuk-tajuk di bawah bab 1. Kerana apa? Kerana akan naik 1 soalan struktur di bawah bab 1 tingkatan 5 ini. Okey, manakala SPM ulangan di bawah tu kita tengok yang warna kelabu. 14 ulangan naik struktur, 15 ulangan naik esei, 16 ulangan naik struktur, 17 ulangan naik esei. 18 ulangan tak ada, 19 ulangan tak ada, 2020 yang baru ni pun tak ada. Jadi tolong bagi perhatian, bagi pelajaran ambil SPM pada tahun 2020 ni, iaitu pada Januari 2021 nanti, tolong bagi perhatian bab 1 ni. Kerana apa? Kerana akan naik 1 soalan, iaitu soalan struktur di dalam kertas
2. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk bab 1 tingkatan 5 ni. Okey, seterusnya kita lihat analisis kekerapan tajuk untuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai SPM ulangan 2020. Untuk tajuk yang kita berikan tadi adalah birokrasi barat dengan nasionalisme. Tengok yang warna merah tu adalah cikgu tandakan sebagai birokrasi barat, yang hijau tu adalah nasionalisme. Untuk SPM sebenarnya birokrasi barat baru 2 kali ditanya, iaitu 2013 dengan 2018. Tetapi tidak ditanya tajuk yang kita belajar tadi, iaitu birokrasi barat di mana? Di Indonesia. Last kali 2018 pun birokrasi barat di Indochina. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat tajuk birokrasi barat di Indonesia. Kerana apa? Kerana belum pernah langsung ditanya lagi. Baiklah, kita lihat yang warna hijau pula, iaitu nasionalisme. Setakat ni 3 kali dah naik tajuk nasionalisme, iaitu 2012, 2016 dengan 2019. Namun tajuk nasionalisme di Indonesia belum pernah langsung ditanya lagi. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat tajuk birokrasi barat di Indonesia dengan nasionalisme di Indonesia. Kerana apa? Kerana pada tahun 2020 ni akan naik satu soalan di bahagian struktur untuk tajuk birokrasi barat dan nasionalisme di Indonesia. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk ini. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 244. Baiklah, kita lihat satu persatu. Soalan A dahulu. Soalan A ditanya, jelaskan sistem pentadbiran di Indonesia sebelum kedatangan Belanda. Apa kehendak soalan? Sistem pentadbiran di Indonesia sebelum kedatangan Belanda. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman dah? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi ambil pembuka kat soalan. Sistem pentadbiran di Indonesia sebelum kedatangan Belanda ialah Indonesia terdiri daripada beberapa buah kerajaan yang berasingan seperti Kerajaan Mataram dan Kerajaan Bantam di Jawa. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, kerajaan-kerajaan tersebut diketuai oleh raja dan dibantu oleh golongan pembesar. Kalau pentadbiran tempatan pula macam mana? Pentadbiran tempatan diketuai oleh pembesar daerah. Okey, soalan B. Terangkan sistem birokrasi barat yang dijalankan oleh Belanda di Indonesia. Apa kehendak soalan? Sistem birokrasi barat yang dijalankan oleh Belanda di Indonesia. Ada formula tak? Ada apa formulanya? 2 tapis jantan buka aurat depan tingkap. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Sistem birokrasi barat yang dijalankan oleh Belanda di Indonesia ialah pentadbiran pusat diketuai oleh Gubernur Jeneral. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, pentadbiran tempatan diketuai oleh pembesar tempatan tetapi diawasi oleh pegawai Belanda. Ketiga, jabatan diwujudkan seperti Jabatan Pelajaran, Pertanian dan Kesihatan. Keempat, Vosra diwujudkan sebagai langkah ke arah mencapai kemerdekaan dan desatkan syarikat Islam. Ada lagi tak? Ada. Ingat balik formula. 2 tapis jantan buka aurat depan tingkap. Depan tingkap tu apa? Dewan Tempatan ditugaskan menasihati pentadbiran Belanda tetapi tiada kuasa perundangan. Okey, seterusnya soalan C. Anda sebagai pemimpin sebuah pertubuhan pada masa itu, apakah yang akan anda lakukan bagi menghalang Belanda daripada menindas rakyat Indonesia? Apakah anda soalan? Tindakan bagi menghalang Belanda daripada menindas rakyat Indonesia. Baiklah, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Kalau tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Pandainya. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Okey, jadi ambil balik pembuka kat soalan. Saya sebagai pemimpin sebuah pertubuhan pada masa itu, perkara yang akan saya lakukan bagi menghalang Belanda daripada menindas rakyat Indonesia ialah perjuangkan kepentingan agama. Titik. Penanda wacana cikgu ajak guna number. Jadi kedua, kemajuan sesuai budaya rakyat. Ketiga, memberikan pendidikan kepada rakyat. Dan keempat, memberi pendidikan kepada kaum wanita. Boleh tambah lagi tak? Boleh. Di dalam sejarah digalakkan menjadi galak, bagi jawapan lebih. Jadi bagi jawapan yang lain lagi. Lepas keempat, kelima, memajukan ekonomi. Keenam, memajukan budaya tempatan.
Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan esei markahnya 488. Baiklah, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A dia tanya, jelaskan sistem pentadbiran di Indonesia selepas kedatangan kuasa barat. Apa kehendak soalan? Sistem pentadbiran di Indonesia selepas kedatangan kuasa barat. Sistem pentadbiran merujuk pada birokrasi. Jadi birokrasi barat di Indonesia ada formula dah? Ada apa formulanya? 2 tapis jantan, buka aurat depan tingkap. Jadi ambil balik pembuka sebelum nak jawab. Sistem pentadbiran di Indonesia selepas kedatangan kuasa barat ialah pentadbiran pusat diketuai oleh Gubernur Jeneral. Kedua, pentadbiran tempatan diketuai pembesar tempatan tetapi diawasi oleh pegawai Belanda. Ketiga, jabatan diwujudkan seperti Jabatan Pelajaran, Pertanian dan Kesihatan. Keempat, Bosrak diwujudkan sebagai langkah ke arah mencapai kemerdekaan dan hasil desakan syarikat Islam. Ada lagi tak? Ada lagi satu. Ingat balik formula. 2 tapis jantan, buka aurat depan tingkap. Depan tingkap tu apa? Dewan Tempatan ditugaskan menasihati pentadbiran Belanda tetapi tiada kuasa perundangan. Okey, soalan B dia tanya. B satu Roman. Terangkan perjuangan tokoh berikut di Indonesia. Satu Roman, Rading Ajeng Kartini. Ingat, Rading Ajeng Kartini ni lelaki ke perempuan? Perempuan. Jadi apa dia buat dengan perempuan? Memajukan pendidikan. Dengan cara apa? Dengan cara menulis buku. Dia ada 2 buku. Okey, seperti biasa untuk jawab soalan esei, mesti ada pembuka. Jadi ambil pembuka kat soalan. Perjuangan Rading Ajeng Kartini di Indonesia ialah memajukan pendidikan untuk wanita. Titik. Kedua, bukunya Habis Gelap Terbilang Terang dan penulisan seorang puteri Jawa menceritakan tentang kezaliman penjajah dan kemunduran rakyat Indonesia. Ketiga, bukunya menjadi pendorong kepada gerakan nasionalisme selepasnya. Baiklah. Kita tengok seterusnya. B2 Roman. Perjuangan tokoh berikut di Indonesia iaitu Soekarno. Okey, seperti biasa sebelum jawab mesti ada pembuka. Jadi ambil pembuka kat soalan. Perjuangan Soekarno di Indonesia ialah beliau pemimpin Parti Nasional Indonesia PNI. Titik. PNI merupakan parti politik yang berjuang secara radikal. Matlamat PNI ialah menuntut kemerdekaan secara kekerasan. Soekarno sangat popular di kalangan rakyat Indonesia. Last sekali apa Belanda buat dengan dia? Belanda menangkap Soekarno dan mengharamkan PNI. Okey, last sekali soalan C, soalan kebat. Pada pendapat anda, mengapakah semangat nasionalisme perlu ada dalam diri setiap warga negara Malaysia? 8 markah. Apa kehendak soalan? Mengapakah merujuk pada sebab. Sebab semangat nasionalisme perlu ada dalam diri setiap warga negara Malaysia. Baiklah, untuk jawab soalan esei seperti biasa wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Sebab semangat nasionalisme perlu ada dalam diri setiap warga negara Malaysia ialah wujud perasaan cinta yang mendalam kepada negara. Hal ini agar dapat berkorban kepada negara. Contohnya menentang pengganas di Lahad Datu, kesannya negara menjadi aman. Untuk soalan kebat, Cikgu Hajar mesti ada 4 perkara. Yang pertama ada isi, yang kedua ada huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Yang ketiga ada contoh dan yang keempat ada kesan. Baiklah, macam mana nak memulakan isi yang kedua? Guna number. Jadi kedua, mempunyai semangat untuk menambah ilmu dan kemahiran. Contohnya ilmu dalam bidang sains dan teknologi. Huraiannya, hari ini agar negara dapat bersaing di peringkat antarabangsa. Kesannya negara menjadi maju menjelang tahun 2050. Ketiga, layan masyarakat yang taat pada pemerintah hari ini agar dapat melakukan kerjaan tenaga untuk mempertahankan kedaulatan negara. Contohnya menyertai polis, tentera dan kastam. Kesannya negara menjadi selamat dari ancaman penjajahan. Okey, akhir sekali juga nak menyampaikan satu berita gembira kepada pelajar yang ambil SPM bagi tahun 2020 ni, iaitu Januari 2021 ni, iaitu buku poket formula tingkatan 4 dan buku poket formula tingkatan 5. Di dalamnya mengandungi tajuk-tajuk sport mengikut bab-bab sebagaimana dalam buku teks tingkatan 4 dan buku teks tingkatan 5. Sebagaimana kita ketahui, setiap bab ada tajuk-tajuk sport yang tersendiri. Harga bagi sebuah buku cuma RM1 sahaja. Bagi sesiapa yang berminat untuk dapatkan dua buah buku, memerlukan berapa ringgit? Memerlukan cuma RM2 sahaja, pandainya. Jadi siapa yang berminat boleh menghubungi Syazri di nombor 0173752909. Boleh WhatsApp kepadanya. Okey, hanya sekadar itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.